Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali kita bertemu pada petang Ahad ini untuk kita kembali mempelajari dan mengambil faedah pada kitab Minhajul Firqatin An-Najiyah Wat-Taifatil Mansurah yang diterjemahkan dengan tajuk Jalan Golongan yang Selamat, yang merupakan hasil karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala, seorang ulama asal daripada Syria, yang mana kitab beliau ini memuatkan perbahasan yang dibahagikan kepada 46 bahagian, yang diawali dengan bahagian pertama, golongan yang selamat, dan nantinya diakhiri dengan bahagian ke-46, syair akidah Muslim. Sebuah kitab yang menjelaskan secara komprehensif dan ringkas hal-hal yang berkaitan dengan akidah, hal-hal yang berkaitan dengan manhaj, dan lawan kepadanya itu hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan dan pelbagai jenisnya. Dan insya-Allah pada pertemuan kita pada kali ini kita akan melanjutkan perbahasan ataupun penjelasan Syekh pada bahagian yang ke-27 ke surat 132. Betul Iaitu tajuknya adalah kufur besar, al-kufrul akbar, dan juga macam-macamnya ataupun jenisnya ataupun pembahagiannya atau kategori. Dan bahagian ini ada dua, nanti akan datang bahagian ke-28, iaitu tentang kufur kecil dan macamnya. Jadi kufur ini dari sisi bahasa adalah bermaksud iaitu ketertutupan ataupun keingkaran. Dan kata kufur ini dia lebih umum, lebih luas berbanding dengan kata syirik. Kalau syirik itu biasanya kita faham iaitu beribadah kepada selain Allah, khususnya menjadikan berhala, patung-patung sebagai sesembahan yang diibadahi. Baik, kufur secara garis besarnya terbahagi kepada dua, iaitu kufur yang mengeluarkan pelakunya daripada Islam, terbatal akidahnya jika dia Islam, dan menyebabkan pelakunya jika dia tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka dia akan dihumbankan ke dalam neraka dan dia kekal selama-lamanya. Walaupun ketika dia mati itu dia banyak amalnya, puasanya, solatnya, sedekahnya, tapi jika dia melakukan kekufuran, dia jadi kafir, terbatal keislamannya, maka habis semua amal-amalnya, maka nanti di negeri akhirat dia akan menjadi orang yang paling rugi. Dan ini adalah perkara besar yang hendaknya diwaspadai, dan seseorang tak akan dapat mewaspadai dirinya daripada kekufuran ini kecuali dia memiliki ilmu yang benar, mantap, kukuh. Dengan itu dia dapat menjadikannya sebagai penapis perisai. Yang kedua adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, cuma mencacatkan
Namun ia juga perkara yang sangat berbahaya. Jika tidak dijaga, tidak dikawal, dia akan membawa lambat laun kepada kekufuran akbar tadi. Baik, sekarang kata Syekh rahimahullah, kufur besar menjadikan orang yang bersangkutan, orang yang berkaitan, keluar daripada Islam. Kufur besar iaitu kufur dalam i'tiqad, iaitu keyakinan, kepercayaan. Iaitu bermula daripada amalan hati, keyakinan dia, kepercayaan dia. Dan macam-macam kufur ini banyak di antaranya. Ya, banyak, kathirun minha. Di antaranya adalah yang pertama, kufur pendustaan, iaitu kufrut takdzib. Kufur pendustaan dalam bentuk mendustakan. Iaitu mendustakan. Mendusta maknanya menolak, ya, mengingkari, tidak menerima, tidak mempercayai, iaitu Al-Quran atau hadis, atau mendustakan sebahagian yang ada pada keduanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak, tak kala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah di dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Surah Al-Ankabut ayat 68. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa, ya, di antara kezaliman, ya, pelaku kezaliman atau kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, iaitu mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak. Bahasa mudahnya, mendustakan agama. Ya, mendustakan agama. Jadi sesiapa sahaja yang mendustakan agama yang dibawa oleh, ya, Rasul atau para Rasul, khususnya kita, Nabi SAW, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi, baik secara keseluruhan atau sebahagian, maka dia telah jatuh kafir. Dia kufur dengan ayat-ayat Allah, maka dia dihukumkan sebagai seorang yang kafir. Terbatal keislamannya. Dia telah murtad. Dan kekufuran dari sisi ini, kedustaan, datang daripada sama ada ucapan ataupun keyakinan dia, ataupun perbuatannya. Dan tempat yang sedang menunggunya adalah neraka jahanam. Menunjukkan ini adalah dosa yang sangat besar. Bagaimana kaedah kita nak mengetahui sesuatu dosa itu jatuh dalam kategori dosa besar atau dosa kecil? Macam mana kita nak tahu, oh ini dosa besar, ini dosa kecil? Ya. Iaitu apabila dosa besar, padanya ada ancaman neraka. Bila Allah berbicara, dosa-dosa besar itu tak sebut dosa besar, disebut perbuatan ini ancamannya neraka, kekal selama-lamanya. Maka itu adalah dosa besar. Macam tak solat umpamanya kan, neraka sakar yang sedang menunggunya. Jadi dia bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, begitulah kaedah, di antara salah satu kaedah para ulama membuat penelitian untuk mengkategorikan dosa-dosa. Yang mana kita nak tahu ini dosa ranking nombor 1, ni nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Itulah kaedahnya, melihat kepada dalil-dalil dan natijah daripada dalil tersebut. Sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, urutan dosa itu adalah yang pertama, dosa syirik pada Allah. Itu dosa nombor 1 selama-lamanya. Yang kedua, iaitu dosa syirik asghar. Yang pertama, syirik akbar. Syirik akbar. Yang kedua, syirik asghar. Yang ketiga, dosa yang paling besar, iaitu al-bid'ah. Melakukan sesuatu dalam urusan agama yang bukan daripada agama. Dan dia mengataskan nama agama. Dia memandai-mandai mensyariatkan sesuatu dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Yang keempat, dosa-dosa besar selain daripada 3 tu. Ya, semisal, ya, apa dosa besar selain daripada itu? Seperti berjudi, berzina, menipu, dan pelbagai lagi lah. Tu. Yang keempat, dosa-dosa kecil. Itu. Yang keempat Yang kelima. Yang kelima. Itulah dia dosa-dosa. Yang semuanya hendaklah dan wajib kita jauhi. Kemudian dalil yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab
iaitu Taurat, dan kufur ingkar terhadap sebahagian yang lain. Ya. Jadi agama ini dia kena terima semuanya dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh. Tidak ada pilihan, tak boleh pilih. Yang ini saya setuju, yang ini saya tak setuju. Ni banyak berlaku di kalangan orang yang mengaku Islam, betul kan? Ada perkara yang dia setuju sesuai dengan selera hawa nafsu. Sebab dia ukuran dia hawa nafsu, bukan wahyu. Pada hari ini lagi ramai orang berani untuk mendustakan ayat-ayat Allah. Pada mereka tak masuk akal, tak logik, tak adil, tak betul, dan tak semasa. Lalu mereka menolak beberapa aspek yang terkait tentang apa yang disyariatkan oleh Allah. Banyak. Kalau buka media sosial hari ini takut tengok betapa manusia berani begitu sekali. Seolah-olah mereka mengisytiharkan perang terhadap Allah Ta'ala. Baik. Itu yang pertama, mendustakan. Jadi dilarang kita berdusta. Yang berkaitan dengan agama. Jadi kita tahu dusta ni adalah perkara yang buruk sekali. Akhlak yang paling tercela adalah berdusta, menipu, berbohong. Sebab itu di antara orang yang paling kuat sekali berbohong siapa? Orang-orang Yahudi, para rabai mereka. Bagaimana Abdullah bin Salam radhiyallahu an, setelah dia berdialog dengan Nabi SAW, dia masuk Islam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi ni adalah orang yang paling pendusta, paling kuat bohong." Sebab apa? Sebab mereka mula mengaku, kemudian bila bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka berbalik, boleh bertukar arah. Cukup tak kat tu. Baca kisah Abdullah bin Salam radhiyallahu an bertemu Nabi SAW, kemudian dia mengisytiharkan keislamannya. Baik, yang kedua, kufur besar, iaitu kerana enggan dan takbur. Padahal sebenarnya dia percaya. Ni kufur yang bersifat iaitu keengganan. Dan ada sifat takabur, angkuh. Takabur ni penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit hati yang paling berbahaya dia. Dan yang serangkaian dengannya. Kita panggil apa? Rusted deeds. Rusted deeds. R-U-S-T. R, riak. U, ujub. S, sombong. T, takabur. Empat ni dia memang berjalan seiring, dia tak terpisahkan. Sifat penyakit hati yang sangat membinasakan. Dan ini ada pada iblis. Ada pada orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima kerasulan Nabi SAW dari dulu sampai sekarang. Padahal sangat terang kebenaran Nabi SAW. Contoh sebagaimana kisah tadi juga tentang Nabi SAW ketika sampai ke bumi Yathrib, kemudian ditukar menjadi Madinatul Rasul. Di antara orang yang paling terawal bertemu dengan Nabi SAW adalah pemuka Yahudi Bani Nadir. Yang rabai juga dia ketua. Seorang yang alim, sangat mengenali, sangat mengetahui tentang Nabi SAW. Iaitu Huyai bin Akhtab, ketua Bani Nadir, datang seawal pagi. Setelah mengetahui Nabi SAW berada di bumi Yathrib, dia datang dengan Abu Yasir bin Akhtab, adik-beradik dia. Seawal pagi keluar dalam keadaan berselimut, sejuk sekali. Selimut keluar. Jumpa Nabi SAW. Berapa lama dia duduk bermajlis dengan Nabi SAW? Sehari suntuk. Daripada pagi sampai terbenam matahari, baru dia balik. Dia balik dalam keadaan yang sangat gelisah, pucat desi mukanya, tak bersemangat. Susah hati dia, wajah dia itu. Sehingga anaknya Sofiah binti Huyai radhiyallahu anha, ketika ayah keduanya itu pulang, dia melayan dengan baik, manis, tapi tak dilayan langsung, tak dipandang, tak dipedulikan oleh kedua orang tua ini. Betapa gelisah dia. Sehingga tak mempedulikan anaknya itu. Kemudian dia dengar kedua orang ini berbicara, berdialog. Ayahnya dengan bapa saudaranya Abu Yasir bin Akhtab. Apakah pandangan kamu? Tanya Abu Yasir pada ayah dia, Huyai bin Akhtab itu. Adakah dia orangnya? Yakni Rasul itu yang didakwa, yang ditunggu? Ya, memang dia. Pasti. Bukan orang lain, dah dia tu. Adakah kamu mengenalinya? Ya, kenal. Dah dialog sehari, suntuk.
Macam-macam lah barangkali, betul kan? Dibicarakan nak confirmkan betul ke Rasul dia. Memang betul. Tak terbantahkan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap dia? Bagaimana sikap kamu terhadap dia? Ya, aku akan memerangi dia selagi mana aku hidup. Bayang. Padahal dah tak terbantah, dia sendiri mengakui. Ini dia jadi. Ya, sebab apa? Sebab sombong, angkuh, takabur. Kemudian tak boleh menerima realiti kenyataan. Ya, sebab apa? Nabi SAW itu bukan orang bangsa Yahudi, tapi bangsa Arab. Padahal semuanya kriteria cirinya tak ada satu pun yang tersasar. Semua tepat sekali. Inilah dia. Orang-orang yang telah tertutup hatinya daripada hidayah. Sebab tu betapa mahalnya hidayah. Di sepanjang zaman kita akan temui orang-orang seperti itu. Walaupun telah ditegakkan hujah yang tak terbantahkan, lebih jelas, lebih terang daripada matahari yang bersinar di siang hari, tetap saja dia menolak. Apa sebab? Ni takabur, sombong. Ya, ujub. Dia tak mau melepaskan. Yang melepaskan apa? Ego diri yang tinggi. Sebab itu berbahaya. Nak lawan semua ni dengan satu sifat saja, iaitu tawaduk. Hilanglah semua sifat ni. Sebab itu manusia ni diserang penyakit ini. Takabur, rasa megah diri, rasa hebat. Allah tegur kita kesemuanya dengan satu surah. Surah At-Takatsur. Kan? Alhaakumut takatsur. Bermegah-megah kamu. Dengan apa harta benda yang kamu miliki? Kedudukan, pangkat, kecerdasan, kealiman, macam-macam lah. Ketampanan, kecantikan, ramai pengikut dan berbagai lagi. Tapi apa faedah semuanya itu? Semuanya nanti akan ditinggalkan. Bila datang kematian, habis semua kebanggaan tersebut. Tiada nilai. Iaitu tidak tunduk kepada kebenaran. Meskipun mengakui adanya kebenaran tersebut. Hal seperti ini, ya, seperti kufurnya iblis. Dalilnya adalah firman Allah. Iblis dia punya ikon nombor 1 dalam urusan ini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini satu contoh ayat. Banyak lagi ni ayat tentang iblis ni. Ya, bunyi maksud yang sama. Sebab apa Allah ulang banyak kali? Dalam surah Al-Kahfi ada, dalam surah Yasin pun ada. Ni tentang iblis ni. Mana-mana surah banyak ni. Dan ingatlah ketika mana kami, yakni Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam alaihissalam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takabur dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Allah sifatkan dia sebab apa? Enggan dan takabur. Berani dia mengingkari perintah Allah. Padahal Allah beri dia pelbagai nikmat dalam syurga. Dia ultimate nikmat ada kat syurga. Dia sanggup tukar nikmat syurga itu dengan panasnya api neraka. Ya, betapa beraninya iblis. Padahal dia sangat kenal Allah Ta'ala. Makrifat dia berbanding kita jauh berganda dia. Sebab dia kenal Allah, betul kan? Ya, bagaimana kenalnya? Ahli syurga nanti bila masuk syurga, di antara nikmat paling besar apa dia? Kita masuk syurga nanti nikmat paling besar apa? Kemuncak nikmat. Dapat melihat wajah Allah, betul kan? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri, ceria. Ya. Kepada Rabb mereka melihat. Dapat tengok wajah Allah. Itulah dia ahli syurga. Dah kenal dah. Tapi berani melawan. Ya. Ini sanggup dia menggadaikan apa? Ya, menggadaikan kebenaran ya, dengan menukar dia dengan kesombongan. Sebab itu sombong ni sangat berbahaya. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan sombong ini, walaupun ada sebesar zarah dalam diri kita, tak akan masuk syurga. Siapa yang selamat daripada sifat sombong? Takkan ada orang yang selamat. Betul kan? Ada orang dia selamat dari sisi tertentu, tapi dari satu sisi dia gagal, dia jatuh. Tapi bagaimana nak selamat daripada sombong ini? Mesti dia adakan perlawanan. Jangan dia terima. Dia memang datang kesombongan itu. Barangkali dari sisi orang setengah dia sombong, dari sisi kedudukan, ada pangkat, ada gelar, ada orang dari segi keilmuan, ada orang dari segi kekayaan, dari segi kecantikan, macam-macam lah. Sombong dia di situ, dari segi penampilan, pakaian, atau sombong dari segi ucapan, gaya gerak jalan, dan pelbagai lagi. Pasti dia akan diserang dari sisi itu. Sebab apa? Syaitan. Dia akan datang dari sisi itu.
Ya, dia tahu kelemahan manusia. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam dalam proses penciptaan, dia datang tengok. Dia adalah hadis sahih. Dia tengok Adam ni berongga. Dia tahu Adam ni memiliki kelemahan. Dari segi struktur dia tu, kelemahan dia berongga. Apa maksudnya? Syaitan boleh masuk dan daripada situ nanti dia akan membisikkan, melepaskan pelbagai jurus. Ya. Jadi dia tahu kelemahan itu dan dia sangat berpengalaman. Ya. Jadi dengan sifat sombong, takabur, dia sehingga sanggup dia menolak kebenaran. Ya, demi untuk meraih kepentingan-kepentingan yang bersifat sementara. Kenapa ni? Datang sombong dan sebagainya. Sebab ada sifat apa? Degil. Degil. Yang dia berbahayanya degil. Tahu kebenaran. Ya, namun tetap berdegil menolak. Bahkan bukan setakat menolak. Berani pula menentang. Mendatangkan pelbagai alasan. Alasan-alasan yang dibuat-buat. Contoh, kita mengajak manusia kepada agama yang benar. Kepada tauhid, jauhi syirik, mengajak manusia hidup di atas sunnah, jauhi bid'ah. Degil dia, padahal terang, tak terbantahkan. Ya, aturan kehidupan keseharian seorang mukmin tak terhitung banyaknya. Mari kita bersama-sama berbuat. Lafaz-lafaz selawat Nabi SAW tak terhitung banyaknya. Mari kita pilih mana-mana yang kita nak baca. Tak mahu dia. Dia ganti dengan lafaz-lafaz yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Ya, zikir-zikir sesudah solat jelas direkodkan. Para ulama tolong bantu pula nak menentukan ni sahih atau tidak. Tetap tak mahu dia. Dia ganti, dia tambah macam-macam. Ya. Ada di antara mereka berani menambah. Ya, dalam peristiwa Palestin sekarang ini dengan Israel, dia kata nak tolong, nak bantu ya saudara-saudara kita agar tentera Yahudi itu Allah datangkan pelbagai ya kesulitan, kepayahan, mengharapkan bantuan daripada langit. Lepas solat kita baca surah Al-Fil 7 kali. Bagi salam je, qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Mana datang? Mana datang? Niat baik betul kan? Tapi tak ikut SOP Nabi SAW. Bila ditegur, tak ada kerja lain dah. Mesti dapat gelaran special. Salah satu huruf dalam huruf abjad. Bukan dia datangkan hujah. Dia datangkan ya, character assassination. Persis sama seperti para penentang Rasul setiap zaman. Shows your evidence if you are true. Jika kamu benar, bawalah kenyataan. Betul kan? Ini. Apa yang kami buat ni betul. Ni fakta nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ini Nabi SAW ada buat, para sahabat ada buat, para tabi'in ada buat, para tabi'in ada buat. Tak adanya. Semua mendatangkan syubhat. Ya, apa salahnya? Ini kan bagus. Ya, tak ada larangan. Ya, para ulama dulu buat. Kamu siapa? Habis apa tu? Tu. Kamu W. Itu je dah. Habis. Ya. Persis sama seperti orang-orang yang menentang Nabi SAW dan seluruh Rasul. Ya. Sebagaimana ketika Nabi SAW mengajak mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah kalimah ini, la ilaha illallah, kamu akan beruntung, kamu akan berjaya. Orang Arab kafir musyrikin ini sangat faham. Bila sebut la ilaha illallah, no need further explanation and elaboration. Sebab bahasa dia faham. Ya, iaitu tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah saja, satu je. Yang ketika itu melawan tak amalan mereka buat, warisan nenek moyang, menyembah berhala-berhala sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dia jawab, dia datangkan hujah juga, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Adakah dia kata kepada Nabi SAW, kamu nak menjadikan Tuhan-Tuhan kami ini semua, Tuhan-Tuhan yang kami ibadahi selama ini, nak jadi satu je, hanya nak sembah Allah, Tuhan lain buang? Oh, it cannot be. Ya, ini adalah ajakan yang sangat ajaib, tak pernah dibuat di orang. Kami dah selesa dah, kami dah wariskan ni amalan ni daripada nenek moyang berkurun-kurun lamanya. Kamu ni siapa tiba-tiba datang ya secara drastik suruh eliminate, sembah Allah saja. We cannot accept. Tu. Jawab lagi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami jadi patung-patung ni sebagai Tuhan yang disembah, tapi kami jadikan patung tu sebagai alternatif ya, sebagai medium untuk menghampirkan kami pada Allah. Patung loncatan, kami bukan sembah patung. Memang betul. Sebab patung tu kami yang buat. Ya. Tuhan apa patung? Betul kan? Tuhan kena buat maintenance every month. Kena jaga, kena bagi mandi, kena bersihkan dan pelbagai lagi.
Tapi begitulah, sampai buta hati, buta mata sebegitu sekali. Nampak? Dan sebab tu orang kafir itu disifatkan orang yang paling bodoh. Paling bodoh dari sisi apa? Iaitu mengingkari Allah Ta'ala. Tidak bersyukur dengan Allah Ta'ala yang memberikan mereka nikmat. Orang yang paling bodoh, orang seperti itu. Ya, sehingga Nabi SAW ketika ditanya apakah dosa yang paling besar, kata Nabi SAW, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah, sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan kamu. Mana mungkin Allah yang menciptakan kamu, tiba-tiba kamu ganti Allah dengan makhluk. Bahkan makhluk itu lebih hina daripada kamu angkat dia, kamu sanjung dia, kamu jadikan dia Tuhan. Masuk akal tak? Tak masuk akal tu kan? Tapi ini semua kerja siapa? Syaitan. Ni syaitan ni dia sangat cekap. Menghiasi, mencantikkan, menantangkan satu kebatilan jadi kebenaran. Nanti akan datang syaitan lagi yang sangat berbahaya. Real syaitan. You can see, you can observe, you can interact with him. Ad-Dajjal. Betul kan? Tu lagi. Sehingga Nabi SAW sebut, kalau datang zaman itu, para lelaki hendaklah mengikat wanita-wanita mereka di rumah. Jangan biar dia keluar. Sebab wanita adalah mangsa dia yang paling utama. Di sepanjang zaman. Sampai hari ini. Sebelum Dajjal datang lagi pun dah banyak jatuh tu kan. Tengok media sosial tu. Punya hilang, semua hilang, tak malu. Boleh dedahkan aib peribadi. Yang pelbagai lagi. Yang langsung tak tergambarkan ketika di zaman kita tahun 60-an, 70-an. Pindah ke rumah suami. Dia keluar rumah boleh nampak dia. Oh, itu dia. Dah ada beberapa tempat lagi. Ya, sebab tu Allah muliakan umat terdahulu. Bila baik wanita dia, baiklah negara. Bila rosak wanitanya, rosaklah negara. Itu. Jadi kufur enggan dan takabur. Ya. Dan ini banyak berlaku di sepanjang sejarah, iaitu terhadap para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, ketua dia siapa? Iblis, ahlul kitab, dan mereka-mereka yang telah tegak hujah tetapi tetap berdegil. Jadi sebab itu kita mohon pada Allah agar kita sentiasa mudah untuk menerima kebenaran dan berpegang teguh serta berjalan dengannya. Yang ketiga, kufur besar iaitu kerana ragu-ragu akan adanya hari kiamat, masalah-masalah ghaib, atau mengingkari dan tidak mempercayainya. Allah berfirman, "Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba." Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Dan aku tidak mengira. Zon ni sangka. Ya. Aku tidak mengira maknanya, ya, aku tidak meyakini bahawa hari kiamat itu akan datang. Aku meraguinya. Tak ada hari kiamat ni, hidup hanya di dunia. Sekali mati, selesai urusan. Tu orang zaman sekarang banyak seperti itu. Etis, utamanya. Dan sekiranya aku dikembalikan pada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Ini kisah pemilik 2 kebun dalam surah Al-Kahfi. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir pada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari status air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang lelaki yang sempurna? Ini dialog di antara lelaki yang beriman dengan lelaki yang kafir ini. Faedahnya adalah yang boleh kita berkawan dengan orang kafir, dan hendaklah kita guna kesempatan itu untuk berdakwah kepadanya. Jangan dibiarkan. Jangan sepanjang usia berkawan dengan dia di tempat kerja, langsung tak pernah ajak dia kepada Islam. Ajak dia, let us be Muslim. Dia nak terima ke tak terima, itu urusan dia. Jangan terbalik. Dia pula dengan bangganya menceritakan agama dia pada kita. I'm Christian, you know. Yeah, every Sunday, I went to church. What we do, what we did during that Sunday, dia explain semua. Oh, kita pun, wow, baguslah kamu. Dia pula kena dakwah. Ajaib tak? Kemudian dia tunjuk dia punya expression tu, seolah-olah seronok dia. Ya, patutnya tak kita cerita tentang the beauty of our religion. You must be Muslim if you want to be selamat di negeri akhirat. Dia nak terima tak terima bukan urusan kita. Dia langsung tak pernah cakap, tak pernah sebut, tak pernah bagi apa, tak pandai nak cakap pun. Beli buku yang bahasa Inggeris tu bagi kat dia baca. Banyak buku-buku tu kan. Dia langsung tak pernah bagi.
Tak pernah bercakap. Pelik kita ni. Patut itulah kesempatan. Sebab tu ramai orang-orang kafir di Malaysia ni tak faham agama Islam. Langsung tak tahu dia. Nampak tak? Kita pula tergigih-gigih pergi ambil tahu agama dia. Untuk apa? Patut dia tu kita ajak. Tak salah kita mengetahui agama dia supaya kita boleh berdakwah kepada mereka itu. Jadi, ya faedah ayat ini adalah berdakwah. Sampaikan peringatan. Tengok di sini dia ni orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Maka kafir. Kafar tabil ladzi. Ya, apakah kamu kafir pada Tuhan? Jadi barang siapa yang meragui apa-apa yang berkait tentang urusan agama, ya ke, betul ke? Dia boleh datang buah tu. Maka itu jatuh dalam kufur akbar. Dalam bab akidah, dia tak boleh ada sebarang keraguan. Dia mesti yakin. Yakin. Ya betul ke kita mati nanti, kita masuk dalam barzah ni, kita akan disoal 3 soalan. Ya, setelah kita pulang semuanya, kita akan didudukkan di dalam barzah. Kita pun guna akal, macam mana boleh duduk, dah dihimpit oleh tanah. Macam mana nak boleh bangun? Tak masuk akal ni. Ya, tak boleh terima hadis ni. Walaupun hadis tu sahih. Cannot be ya. Macam mana kata pula nanti di akhirat, matahari dan bulan akan dihumbankan ke dalam neraka. Macam mana? Dia guna akal. Neraka boleh berbicara. Neraka ada lidah, ada leher yang panjang. Betul ke? Macam cerita dongeng je, fantasy punya story. Kafir automatik. Kalau itu sebenarnya adalah hadis sahih. Nampak? Tapi kalau hadis palsu, tak apa. Ya, kita tolak hadis palsu tu. Nampak? Hari ini banyak orang seperti itu. Dia tak percaya. Ya, dia tak percaya. Tak mungkin lah. Ya. Dan pula ada yang mempertikaikan. Betul kan? Di dunia lagi dia mempertikaikan. Ya. Dia baca tentang kisah balasan. Khususnya orang lelaki kan. Nanti dia masuk syurga. Bidadari dapat 70 lebih seorang untuk dia. Baru bidadari. Dalam syurga ada tak bidadari? Ada tak wahai wanita? Contoh orang akan tanyakan. Kalau di dunia dia tak pernah berkahwin, perempuan. Kalau lelaki tak pernah kahwin, ada bidadari tunggu dia. Kalau perempuan, siapa yang akan dia pasangan dia nanti di syurga? Ataupun dia ketika dia berkahwin di dunia, suaminya meninggal, mati. Dia tak kahwin lah. Nanti di akhirat ada tu suami untuk dia. Pernah tanya soalan tu? Ingat, agama kita setiap soalan ada jawapan. Setiap soalan, apa yang kita terfikir tu semua ada. Tu advance ya agama kita. Saya tanya tu soalan, tak jawab lagi. Ada bidadara tak? Ada atau tidak? Ada. Setuju? Atau tidak tahu? Itulah jawapan dia. Saya tak nak bagi jawapan ni, saya tanya je. That's your assignment. Next month, bawa jawapan. Ada tak bidadara? Kalau lelaki, contohnya dia tak pernah berkahwin sepanjang usia di dunia. Siapa yang akan jadi isteri dia nanti? Di dalam syurga. Bila dia masuk syurga. Para wanita yang tak pernah berkahwin juga di dunia. Siapa yang akan jadi suami dia nanti? Dalam syurga. Tu. Ada jawapan. Ya, cari nanti. Dia tak percaya. Dia ragu-ragu. Ya. Begitu juga neraka. Macam mana iblis tu boleh dihumban dalam neraka? Dia bukan sakit, dia pun api. Macam mana dia boleh rasa terseksa? Api kan api sama api. Timbul keraguan. Dan pelbagai lagi keraguan-keraguan pada hari ini macam-macam lah. Ya, dia datang betul ke ya ke? Bila berkaitan dengan bab urusan agama, apatahlah yang berkaitan dengan pokok-pokok agama, akidah dan sebagainya, maka itu otomatik mengeluarkan ya orangnya, pelakunya kepada kufur akbar. Yang keempat, kufur kerana berpaling. Berpaling. Maknanya menolak, tak terima. Yang berpaling dari ajaran Islam dan tidak mempercayainya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Maknanya mereka tidak menoleh, tidak memerhatikan, tidak beri perhatian. Sedang bahasa tidak beri perhatian. Sebagaimana yang Allah paparkan tentang kisah Nabi Nuh AS. Benar kan? Dalam surah Nuh tu, ayat berapa? Aku berdakwah kepada mereka siang malam, lailan wa naharan. Dalam ayat yang sebut 950 tahun. Siang malam, by all means, datang, jumpa, sampaikan. Tak ada metod para rasul semua sekali, tak akan ada. Buat konsert ke, nasyid islami ke, tak pakai keadaan.
Orang sekarang hanya mandai-mandai. Betul kan? Boleh pula ada konsert itu, konsert ini. Ya, semua perkara larang. Ikut cara orang kafir. Kalaulah konsert atas nama Islami itu ada, tentu seluruh rasul dah buat. Terutamanya Nabi SAW. Betul kan? Sebab dakwah itu adalah tauqifiyah. Kena ikut cara Nabi SAW. Tu Nabi Nuh AS 950 tahun. Berdakwah, jumpa, cakap, ajak, pujuk, beri peringatan, beri ancaman. Apa yang jadi, apa berlaku? Malah diperulu-ulu, diperleceh, direndah-rendah, dihina-hina. Tak cukup dengan bahasa mulut, bahasa badan. Dalam surah Nuh tu awal disebut macam mana? Yang mereka menutup telinga, tutup muka mereka dengan kain. Pakai baju tutup. Nabi Nuh tengah berceramah. Ni bahaya. Macam kita tengah kuliah kan dalam masjid surau. Tengah dia baca qala Allah qala Rasul, dia bersembang Pak Haji kat tiang. Melunjuk kaki macam orang malas tu. Ya, isi masa dia kat masjid. Tengok umur dah tua lah. Ya Allah, kesiannya. Tengah kuliah ni kita baca sirah Nabi SAW. Cerita. Hidup sembang, cakap. Ya. Sesekali kena juga. Kasihan tak patut di tempat terbaik seperti itu bersikap. Kita datang majlis ilmu ni di surau, di masjid, di mana-mana. Kita bukan memuliakan orang yang ceramah. Orang ceramah tak ada kemuliaan apa-apa pun. Yang kita nak muliakan ilmu dia tu. Ilmu yang keluar daripada mulut dia tu. Ketika dia baca Quran, ketika dia baca hadis. Seolah-olah Nabi SAW. Kalau hadis tu seolah-olah kita dengar daripada Nabi SAW. Patut tak kalau Nabi SAW menyampaikan hadis, kita buat main-main. Jadi macam perangai orang kafir ni lah. Yang memperuluk-uluk dengan body language dia. Sebab tu etika tu kena jaga. Barulah dapat keberkahan. Ya, sebab saya sebut selalu kalau kuliah, dia kata, tuan-tuan cuba perhati, self-evaluation. Tuan-tuan ni saya percaya orang yang sangat istiqamah datang kuliah maghrib. Barangkali dah 20 tahun tuan-tuan dan perempuan berada di sini. Tapi persoalan itulah dia buah keberkahan, tanda tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Betapa ramai orang yang kita ajar dia perkara yang senang, dia boleh buat, tapi dia tak buat. Sebab itu datang ke majlis ilmu ni, mula-mula mesti ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, mesti ada sifat tawaduk. Maka dapatlah ilmu yang bermanfaat. Allah akan mudah, Allah akan lorongkan. Contoh sunnah Nabi SAW banyak kan? Kita kata tuan-tuan masuk masjid, baca doa ni. Keluar masjid, baca doa ni. Hujan, baca doa ni. Ulang-ulang kita sebut. Kita ajar, kita suruh dia ikut, kita baca. Tak ada tergerak hati pun nak berbuat. Tak ada nak buka handphone tengok, oh ada pahala ni. Allahumma sayyiban nafi'an. Senang sangat hujan turun dapat pahala. Oh hujan berhenti, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Senang dapat pahala. Tanda syukur kita pada Allah. Sebab Nabi SAW ajar, tak dibuat. Ini tanda apa ni? Something wrong. Ketika dia masuk dalam majlis ilmu tu, tujuan dia apa? Nak isi masa lapang, nak bersantai-santaian, dan pelbagai lagi. Tapi kalau niat dia memang dia datang berhajat, berharap, bergantung, minta pada Allah agar dapat dia berbuat, diberikan kefakihan, kefahaman, Allah pasti akan bagi. Sebab persangkaan kita terhadap Allah bergantung bagaimana kita menyangka pada Allah. Berhajat pada Allah, berharap pada Allah, Allah akan bagi. Ini penting Jadi berpuluh tahun dah datang kuliah. Macam tu juga dia. Bahkan bertambah teruk pula perangainya. Bersembang, bermain. Bahkan yang lebih parah, mula start baru masuk gear 1, tidur terus dia. Lena. Para penceramah tu kau main bersemangat suara dia, tak patut tidur. Tidur dia. Itulah keajaiban zaman. Yang pelik bila kuliah dah habis, segar biji mata. Tambah pula ada makanan, bertambah segar. Itu selingan. Tempat lain bukan sini. Jangan marah. Kalau marah tu maknanya adalah kesan ceramah. Masya Allah. Ini peringatan. Sebab saya ingat wasiat di guru-guru. Saya dulu pesan begitu. Balik kita ikut pesan tu guru, berkah. Mudah memahami, mudah untuk berbuat. Bertambah bersemangat. Nikmat. Sebab majlis ilmu bawa ke syurga, betul kan? Itu selingan tu. Jangan jadi seperti orang kafir ni. Kita dah nampak ayat ni tuju pada orang kafir. Tak, pada kita juga. Sebab kaedah Al-Quran, al-ibratu fi umubil labzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu bukan diambil daripada sebab yang khusus, tapi lafaznya yang umum. Walaupun ayat ini ditujukan pada orang kafir, tapi pelajarannya untuk kita juga. Takut kita jadi seperti sikap, sifat, perangai orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini, mereka berpaling daripada apa yang diperingatkan pada mereka. Mereka tak peduli. Mereka hanya dengar saja sebagai halua telinga.
Ya, ibarat bidanan orang Melayu seperti mencurahkan air di atas daun keladi. Setitik pun tak diserap. Betul kan? Punya banyak air kita tuang, satu pun tak ada manfaat pada daun keladi tu. Jangan jadi seperti itu. Yang kelima, kufur nifak, iaitu kemunafikan. Nanti yang ini akan diperincikan pada bab yang ke-30, muka surat 141. Ya, nifak ini ada maknanya, nifak ini adalah amalan hati. Dia dua. Satu dia panggil nifak i'tiqadi, berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan hati. Yang ini jatuh dalam ni kafir dia. Satu lagi nifak amali, perbuatan. Yang ini kalau hanya pada perbuatan tidak masuk kepada hati, dia termasuk dosa besar. Kan tanda-tanda orang munafik kan ada 4 tanda dia. Cakap dusta, diberi amanah khianat, berjanji tak tepati, bila bercakap, berbincang, bergaduh melampaui batas. 4 sifat. Takut 4-4 ni ada kat kita, full package, complete. Maka by appearance, physical appearance persis seperti sifat perilaku orang munafik. Dan yang ini sangat berbahaya. Dia akan membawa kepada nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi, maka terbatal keislaman. Ya, sebagaimana orang munafik. Iaitu menampakkan kepercayaan terhadap Islam dengan lisan. I'm Muslim. I'm very dedicated, very committed. Ucapan mulut. Ya, penampilan bukan main lagi. Ya, kalah ustaz, sorban bagai tu ada, lengkaplah package dia. By appearance, tetapi hati dan perbuatannya mengingkari dan bertentangan. Orang munafik ni adalah kelompok yang paling berbahaya, kelompok yang paling keras sekali azab. Duduk di bawah, paling neraka terbawah. Betul kan? Sebab apa? Sebab dia dah dapat hidayah. Nama Islam. Solat juga dia. Datang kuliah. Tapi dalam hatinya, ya, ada kejanggalan, ada kejengkelan terhadap agama. Dia senang, dia suka kalau agama itu, ya, menjadi lemah. Dia suka, dia berbahagia kalau tengok rakyat Palestin tu dibunuh oleh Yahudi. Dia seronok dia. Bahkan dia menyokong pula. Memang betul Yahudi tu. Nampak ada tak orang seperti itu? Ada. Bukan masa untuk menyalahkan. Oleh Hamas begini-begini. Ini dibentuk oleh Amerika. Tak ada kerja lain bagai-bagai. Yang itu yang diserang. Ya, nanti hold dulu yang tu. Tengok sekarang ni yang dibunuh siapa? Umat Islam, betul kan? Umat Islam tu. Maka mesti yang mempertahankan bersama-sama, mendukung dan menyokong sesuai dengan kemampuan yang kita ada. Sebab yang dibunuh itu adalah umat Islam. Tak kira lah dia aliran apa pun, betul kan? Sama ada dia Asy'ariyah ke, Salafi ke, siapa pun dia, umat Islam. Sebab umat Islam, macam mana pun aliran mereka dan pelbagai lagi, mereka tetap masuk syurga. Kan Nabi SAW kata, umat aku 73 kan, semua masuk, umat aku kata Nabi SAW, semua masuk neraka kecuali satu. Dan umat Nabi SAW masuk neraka, masuk syurga, ada 3 kategori. Satu masuk bila hisab, bila azab. Satu lagi masuk dengan hisab yang ringan. Satu lagi bila kena hisab yang berat, dihuman neraka dulu untuk tempoh tertentu. Kemudian masuk tak syurga? Masuk. Dengan syarat tu, tauhid dia tak terbatal. Sejahat apa pun dia, sezolim apa pun dia, tapi kalau dia masih kukuh di atas tauhid, mengakui Allah Ta'ala adalah Rabb dan tidak melakukan kesyirikan, walaupun dia jatuh dalam pelbagai dosa, at the end, dia still masuk syurga. Kena bantu. Kena bantu, kena tolong dia. Kerana nyawa itu sangat bernilai. Satu nyawa dibunuh tanpa hak, seolah-olah membunuh seluruh penduduk bumi, Quran sebut. Jadi kita kena menyayangi saudara kita itu. Kerana dia satu akidah, walaupun fikrahnya, alirannya berbeza, tapi dia Muslim. Orang kafir dia peduli apa? Kamu mazhab apa, aliran apa, betul kan? Kecuali memang yang sudah kita ketahui memang kufur mereka itu lain. Ini kena faham ni. Kadang banyak orang salah faham. Ya, akhirnya menguntungkan orang-orang kafir. Seolah dia menyalahkan umat Islam, kelompok tertentu. Ini bukan masa itu, nanti dulu yang itu. Yang tu kita settle kemudian. Sekarang ni nak meluruskan kekejaman, kejahatan orang-orang kafir itu terhadap umat Islam. Baik, mari. Ini nifak ni datang ke sini ni, urusan ni. Ya.
Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Zalika bi'annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu adalah kerana bahawa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Kerana itu mereka tidak dapat mengerti. Surah Al-Munafiqun ayat 3. Orang munafik ni banyak dalam Quran. Surah Al-Munafiqun tu satu je. Buka awal-awal surah Al-Baqarah dah jumpa. Allah bagi kategori manusia pada 3 kan. Allah kisahkan orang beriman berapa ayat? 2. Orang kafir 4. Orang munafik sampai berapa belas ayat? Berapa? Banyak kan? Panjang lebar. Sebab mereka merupakan ancaman yang paling berbahaya. Sebab di kalangan duduk sama Islam, dia Islam sama kita kan? Pakai jubah, pakai serban datang masjid. Silap dia pun sampai ke kuliah. Tapi dalam hatinya menunggu saat yang peluang. Ya, orang-orang munafik sulit dihadapi oleh Nabi SAW. Menyulit dan menyukarkan lancarnya perjalanan pengurusan negara Madinah. Betul kan? Tu menghadapi ahli kitab satu bab lagi. Ahli kitab senang, dia jelas. Orang munafik ikut solat di belakang Nabi SAW, ikut berperang bersama Nabi SAW, tetapi mereka adalah duri dalam daging, gunting dalam lipatan, talam dua muka, api dalam sekam, musang berbulu ayam. Lagi tengok orang tua kita nak sifatkan orang munafik tu punya banyak. Betapa berbahayanya. Betul kan? Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka kalah, jatuh. Portugis boleh masuk sebab apa? Belajar sejarah. Ni ada dalam ni informer ni, betul kan? Informer yang boleh dibeli. Bagi maklumat. Di zaman Nabi SAW berlaku juga. Ya. Bagi maklumat. Abdullah bin Ubay bin Salul bagi maklumat. Tentang data-data berkaitan dengan Madinah. Kedudukan dia, topografi dia, berapa bilangan dia, kekuatan senjata dia berapa, bagi tahu. Tapi unik bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang munafik berbeza dengan orang-orang Yahudi, ahli kitab. Keras sekali dengan Yahudi. Tuan-tuan tahu, Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketua tu, bila dia mati, yang menyolati jenazah dia yang jadi imam, Nabi SAW. Bayang. Tu. Bahkan anaknya, ya, anak Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dia beriman. Bagus keimanannya. Ketika ayahnya mati, dia datang jumpa Nabi SAW, minta jubah Nabi SAW untuk dipakaikan di jasad ayah dia. Bayang. Itu cinta, kasih sayang fitrah, hubungan ayah dan anak. Tapi akidah tetap anaknya seorang mukmin yang sejati. Sampai tahap tu. Tapi sesudah itu Allah larang Nabi SAW untuk menyolati orang-orang munafik. Ya. Bahkan Nabi SAW dalam kes yang tertentu boleh saja dijatuhkan hukuman bunuh pada dia. Tapi Nabi SAW tak bagi, larang. Nanti apa orang kata? Orang akan kata Nabi SAW membunuh para sahabat dia. Kalau ikut kita memang, kalau Umar radhiyallahu anhu enggak lah ni, memang layak. Pergi berperang dalam perjalanan, dia pula jadi apa? Dia dimotivate tentera. Ya, tak pergi perang, balik kita mati ke dapat apa? Bahasa mudah begitu. Dia pula hasut. Akhirnya dia tarik orang-orang yang sealiran dengan dia, lebih kurang 300 orang. Perginya 1000, tinggal 700. Nak lawan beribu. Tak berbahaya? Sangat berbahaya. Ya, jadi sebab itulah Allah bagi mereka balasan yang paling berat berbanding dengan orang-orang kafir. Dah beriman, kemudian tukar keimanan dengan kekafiran. Jadi bahasa kasarnya, orang-orang munafik ni ada orang yang paling rugi, paling celaka. Jadi sebab itu bila kita dah dapat hidayah, berjalan di atas tauhid, berjalan di atas sunnah, jangan kita pergi tukar. Jangan sekali-kali tukar. Allah datang ke ujian. Ujian tu nak tahu kita istiqamah atau tidak. Boleh bersabar atau tidak. Betapa banyak manusia yang dalam perjalanan futur, jatuh. Sebab apa? Tiada kesabaran. Kurang bergantung pada Allah. Ia terpengaruh dengan rakan persekitaran. Sebab tu be careful dengan siapa kita berkawan. Ya, berhati-hati. Jangan tak apa, kawan ajak jom pergi. Tak sana, udah terbiasa. Orang tu bagus, jom pergi. Kena syubhat dia. Akhirnya tinggal. Ya, di situ dah tak dibaca lah. Qala Allah wa qala Rasul lah. Semua cakap tu, tok syekh tu, macam-macam apa. Ada seronok di situ. Nampak tak? Berapa banyak orang seperti itu? Dia hilang kesabaran. Ya. Sebab dalam kuliah tu banyak lawak jenaka, cerita itu, cerita ini, dia seronok. Ya. Dia takkan mengantuk lah. Ketawa sepanjangnya sampai habis. Pada dia itulah majlis ilmu.
Padahal majlis lagh. Majlis ilmu adalah majlis di mana dibesarkan Allah Ta'ala dan Nabi SAW. Disampaikan qala Allah wa qala Rasul. Majlisnya bukan majlis untuk bergembira, bukan. Ya, bila masuk majlisnya maka mereka datang sifat takut pada Allah. Makin dekat pada Allah. Makin nampak syurga, makin nampak neraka. Khawatir jatuh padanya. Baik. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Mulut saja buat ucapan, tapi hatinya membenci, menunggu-nunggu saat untuk kejatuhan Islam. Dan dia bersorak, bergembira, celebrate tu. Jangan jadi seperti ini. Ya, sebab tu ketika kita berinteraksi dengan isu-isu yang melibatkan umat Islam, jangan kita salah langkah, jangan kita salah ucapan. Berhati-hati, teliti. Apabila seorang mukmin dizalimi, tugas kita adalah membela mereka dengan segenap kemampuan yang kita miliki, kerana mereka sedang diuji. Betul kan? Ini macam-macam kita cakap. Ya, padahal kita senang lenang duduk di sini tanpa setitis darah pun yang mengalir. Banyak orang seperti itu. Macam-macam dia buat komentar, pelbagai yang tak membantu. Padahal umat Islam sedang dibantai secara apa? Secara besar-besaran, betul kan? Tu. Baik, yang keenam, yang terakhir, kufur akbar ini. Kerana menentang. Menentang maknanya apa? Dalam pelbagai bentuk lah. Ya, memprovokasi, membenci, mempeleceh, mempermain, menghina, berbagai. Iaitu orang yang mengingkari sebahagian daripada ajaran agama yang diketahui secara umum. Maknanya benda-benda yang memang tak perlukan dalil, tak perlukan perincian. Kaedah agama dia kata, kaedah dia kata maklum minad-din bid-darurah. Perkara yang memang sudah maklum. Semua orang tahu. Orang jahil tahu, orang tak jahil pun tahu. Orang berilmu atau hari, contoh, solat 5 waktu wajib ke? Wajib kan? Tanya ke siapa pun. Berzina itu haram. Tanya ke siapa pun dia tahu. Riba itu haram. Tanya ke siapa-siapa. Membunuh itu haram. Tahu. Budak-budak pun tahu. Tu. Jadi dia menentang, mengingkari. Seperti rukun Islam atau rukun iman. Beriman pada Allah wajib tak? Beriman pada para malaikat wajib tak? Wajib kan? Tu. Jadi tiba-tiba dia kata tak wajib. Nampak tak? Mitos sebenarnya. Oh, dia bagi buah tu. Kita pun tergugat lah, betul juga. Ya. Macam kita lah, kecil-kecil ditakut-takuti dengan hantu. Sampai ketua takut hantu. Pernah jumpa hantu? Tak pernah kan? Sepanjang usia tak pernah. Tu. Akhirnya dia kata ada konsep dia tak sama analogi dengan malaikat tu. Ya, tak kena analogi tu. Yang malaikat tu memang Allah sebut dalam dalil Quran berbagai, betul kan? Kita dapat merasai keberadaannya. Contoh, ya, beriman dengan para malaikat umpamanya. Allah sebut kita ni ya, disertakan bersama kita beberapa malaikat. Ada berapa malaikat bersama kita sekarang? Apa ini? Soalan ni. Sementara nak bagi jawapan, saya minum sekejap. Ada jawapan? 2, 5, 4, 1, atau menunggu jawapan? Sekurang-kurangnya ada 5. Betul jawapannya. Okey, sebut kan? 5 tu siapa? Depan belakang. Itu malaikat al-hafazah atau mu'aqibah. Kiri kanan al-kiram al-katibin. 1 adalah qarin, al-qarin. Yang ditemani, dipasangkan dengan jin. Jin tu baik ke tidak? Bergantung pada kita lah. Kalau selalu buat jahat, selalu tak nak datang kuliah, masuk kuliah tidur, alamat jin tu jin kafir. Ataupun jin yang fasik. Dia Islam tapi fasik. So, nak balance dia, counter balance dia tu siapa? Malaikat. Malaikat akan ingat. Datang kuliah, semangat. Walaupun awal bulan, hari ni redup, datang. Dan memang ada jadual kena datang. Tuan. Ya Allah. Ya Allah bantu kita banyak. As a reminder, tak ada alasan. Tu. Jadi, ya, seperti rukun Islam atau rukun iman. Sebagaimana orang yang meninggalkan solat kerana mempercayai bahawa solat itu tidak wajib, maka orang tersebut adalah kafir dan murtad daripada agama Islam. Ya, walaupun dia solat, tapi pada saya solat ni tak wajib, tapi saya buat sebab saya dah biasa dengan solat ni, ayah saya didik daripada kecil. Kafir dia. Ya, walaupun dia berbuat,
Tapi bila dia mengingkari, maka itu termasuk dalam kufur akbar. Demikian pula halnya dengan seorang hakim, penguasa yang menentang hukum Allah. Keyword dia di sini apa? Menentang, meragui, mempeleceh, merendahkan. Berdasarkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Surah Al-Maidah ayat 44. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa menentang apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia adalah kafir. Apa-apa saja, sama ada yang wajib atau yang sunat. Dia menentang, dia mengingkari, dia memperleceh, dia membenci, ya, apatah lagi dia cuba untuk memadam, membatalkannya, maka itu adalah kufur akbar. Nah, sekarang kan banyak negara-negara, hampir seluruh negara-negara Islam tidak memberlakukan hukum Islam, kan? Qanun jinayah syar'iyah. Dengan pelbagai alasan. Tapi kalau dia datang alasan dia kata undang-undang Islam tak relevan, barbarian, zalim, tak semasa, automatik kafir dia. Tapi kalau dia datang alasan, kita bukan tak nak buat. Tapi kita masyarakat majmuk, sulit. Nanti kita akan hadapi pelbagai tekanan dan pelbagai lagi. Itu tak jatuh dia. Tapi dosa besar tetap pada dia. Dia kena cari jalan untuk berbuat secara gradual, sikit-sikit. Ya. Yang mana dia boleh buat, contohnya di sini. Ya. Tak boleh buat yang itu. Tutup pintu-pintu kemaksiatan. Sekarang pintu kemaksiatan terbuka. Ya, sudah menghampiri pusat agama kita. Arab Saudi tu kan, dekat Riyadh tu. Ketika Palestin dalam keadaan tu pun dia bawa lagi hiburan. Bergusti lah, bertinju, bagai-bagai. Tapi itu tanda kiamat kan. Ikut aturan tu, tak boleh lari. Tapi yang pelik, kita kalau Arab Saudi berlaku apa-apa, bukan main lagi hentam, habis-habisan daripada all angle, betul kan? Padahal negara kita dah berkurun dah buat. Apa konsert tak ada negara kita. Oi, kuman seberang laut nampak, gajah depan mata tak nampak. Betapa double standardnya kita. Padahal maksiat tu dah lama sangat bertapak di tempat kita. Sebab apa ada isu sensitivity di situ? Ada pelbagai sebab. Dengki, iri hati dan pelbagai lagi. Atau kalau faktor yang bagus adalah tak rela bumi Arab Saudi itu tempat lahirnya Nabi SAW dikotori dengan maksiat. Tapi sekarang sangat menakutkan pelbagai konsert apa yang dia tak bawa. Ni New Year je lagi. Dah sambut tahun Masihi dah pula. Ya. Tahun baru bawa semua. Ya, nak jadikan negara dia merupakan negara pelancongan. Macam-macam nak buat Neom City lah, macam-macam lah. Betul kan? Itu memang laluan tanda-tanda kiamat. Jadi seluruh jazirah Arab Saudi tu, ya Allah pelihara dua je. Riyadh tak masuklah hadis dipelihara dia. Betul kan? Yang masuk bumi Mekah dan tapi akhirnya juga bumi itu pun juga nanti akan dihancurkan. Betul kan? Kaabah akan diruntuhkan ketika datang Dajjal. Hentak kaki dia keluar semua orang munafik. Maknanya dalam Madinah Mekah tu munafik ada. Memang ada. Tu. Jadi ini semua aturan. Cuma bila berlaku tanda-tanda seperti itu, as a reminder for us. Jangan masuk grup tu. Kita kena beza, kena distance. Betul kan? Sebab dah memang datang, kita tak boleh elak. Betul banyak tanda kiamat sekarang. Muncul dia bertali arus. Dah hijau lah kan bumi Arab Saudi tu. Hijau. Jadi subur. Arab Saudi tu sekarang menjadi ekspor hasil pertanian juga di dunia. Hasil buah-buahan macam-macam. Saya tengok nanti terkejut je. Orang ekspor limau, pokok nangka pun hidup kat tempat dia. Tengok mana tu. Pokok anggur tu saya kira lah, betul kan? Suasana dia bagus tu. Pokok zaitun, bagai-bagai kurma tu saya kira lah. Silap-silap satu hari nanti barangkali pokok durian musangking pun ada. Is it impossible or possible? Possible. Always remember, those who can see the invisible can perform the impossible. Even impossible, you can turn it to possible dalam urusan dunia. Allah bagi ni. Guna teknologi China, desert dah jadi oasis. Desert dah jadi ni. Esok jadi hutan khatulistiwa macam kita. Boleh dekat sungguh dah tanda kiamat. Tapi banyak orang lalai kan. Orang anggap itu adalah fenomena alam, nature. Dia kena penyakit tu, nature. Dia tak, Allah dah terangkan satu-satu. Maknanya dalam zaman sekarang, maknanya fitnah bermunculan satu persatu. Yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Nabi khawatir. Dalam apa, Riyadhus Shalihin dia ada bab itu. Bersegera melakukan amal kebajikan. Ya, bila datang fitnah, ya pagi Islam, petang kafir, pagi pula Islam, bertukar.
Betul kan? Segera. Ya, sebelum datang fitnah. Fitnah yang pelbagai datang. Segera beramal. Dan pelbagailah Nabi SAW sebut. Inilah faedahnya apabila kita akrab dengan majlis ilmu yang memperingatkan kita perkara-perkara ini. Baik, selesai. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita mengetahui kufur besar ini dan jenis-jenisnya, kita selamat. Kita dijauhkan daripada terjatuh ke dalamnya. Kemudian akan datang nanti bahagian 28, kufur kecil dan macamnya. Ya, walaupun nama dia kecil, tapi dia besar. Sebab dia termasuk dosa besar. Cuma nak differentiate dia punya degree of severity. Ya, darjat dia betapa dia besar. Sebab yang kecil dia akan bawa pada besar. Macam dosa-dosa kecil kan, himpun-himpun jadi besar. Macam orang tua kita lah dulu, ada satu peribahasa kata apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.